أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان كلا آتيناه حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menemukan kita pada pagi ini, mudah-mudahan kehadiran kita sentiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kasih sayang Allah kepada kita, dan mudah-mudahan kehadiran kita juga menjadi salah satu daripada amalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu ayah rahmat Allah Subhanahu wa taala, jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan pada jemaah yang mendoakan kemergian saya ke bumi Makkahul Mukarramah, sehingga kan kepulangan saya pada 2 minggu lepas, pada 23 hari bulan. Alhamdulillah, di sana saya membawa jemaah lebih kurang 46 orang, semua dalam keadaan sihat dan dapat menyempurnakan umrah. Cuma waktu saya sampai di Makkahul Mukarramah, bila sampai di dalam Masjidil Haram, didapati Ka'bah di dataran tu tak kelihatan sepenuhnya, sebab dikepung kerana ada pembaik pulih kedudukan dinding-dinding Kaabah. Jadi terdapatlah beberapa jemaah yang rasa hampa bila tak nampak Kaabah sepenuhnya bila mana mereka datang buat kali pertama. Dia tanya pada saya bila dibuka. Saya kata saya pun tak tahu bila dibuka, sebab saya bukan kerja kat Masjidil Haram. Kata kau tahu le berita. Saya kata doalah, mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan. Alhamdulillah, selepas 3 hari sebelum kami ini pergi ke Madinatul Munawwarah, maka kepungan tu pun dibuka. Alhamdulillah, doa daripada jemaah, Allah Ta'ala perkenankan dapatlah lihat kedudukan Multazam, kedudukan Hajar Aswad, kedudukan Babul Ka'bah, Hijri Ismail, dan ketiga-tiga rukun Yamani, Syami dan juga Iraqi dapat mereka lihat. Dan Alhamdulillah, tiada apa-apa yang tak diingini berlaku. Cuma ziarah kami ni di bumi Mekah, iaitu di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ni satu tempat dikatakan bahawa pertemuan di antara Adam dan Hawa. Dari semasa ke semasa, dari tahun 90-an
Kita pergi ke sana dekat sangat dengan Jabal Rahmah. Bas bila parking tu kita pergi dekat sangat. Kali ni saya pergi tak sama dengan tahun lepas. Tahun lepas saya pergi. Tahun ni dah 2024. Tahun lepas, tahun 2022 tak sama dengan 2023. 2023 saya pergi yang lepas ni pada bulan 12. Subhanallah, hampir dekat 1 kilometer berjalan kaki nak sampai ke Jabal Rahmah. Dan baliknya ada beberapa jemaah tersesat. Jadi kawasan tersebut menjadi satu tumpuan. Mana-mana jemaah haji, dia akan sampai menziarahi tempat tersebut. Kemudian kami dapat pergi ke kawasan Taif, melihat makam Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas, dan dikatakan juga makam Syekh Daud Al-Fatani yang dikatakan bahawa disemadikan di sana. Cuma yang menjadi kejutan beberapa jemaah bila sampai di bumi Madinatul Munawwarah. Kawasan tersebut banyak dah berubah. Bila kami sampai di hotel, kami dibawa turun daripada hotel untuk melihat ziarah luar lah, untuk datang ke rumah Allah Ta'ala di Masjid Nabawi, kerana di sebelah sayap kanan menghadap ke kiblat. Kawasan tersebut di belakang muzium Madinatul Munawwarah tu, kawasan tersebut banyak telah berubah. Bangunan-bangunan banyak dah diruntuhkan dan dibukakan dengan satu tanah lapang seperti mana dataran Madinatul Munawwarah. Dan keluasan dia pun saya ingat hampir dekat 200 meter. Jauh. Kalau daripada sini ni nak kata sampai pada jalan raya tu lagi jauh lagi daripada hotel turun. Jadi kawasan dataran tersebut memang luas. Kerana apa? Nak berikan penempatan di kalangan jemaah-jemaah yang akan datang. Kita serba tahu bahawasanya kat sana semakin hari semakin ramai orang menziarahi. Dan alhamdulillah lah, kami dapat beberapa kali masuk ke dalam Raudhah melalui tasrih dan juga nusuk. Jadi dapat 2 kali masuk Raudhah. Dan kami bawalah jemaah ini pergi ke satu tempat, ziarah ke satu tempat juga. Dan kami menziarahi Masjid Qiblatain, Masjid Bilal, Masjid Tujuh, sampai ke kawasan Perang Khandaq, dan pergi ke Bukit Uhud. Bukit Uhud ni siapa yang pergi umrah, pergilah. Dan pergilah ke sana, sebab Nabi SAW setiap minggu dia akan datang ke Jabal Uhud. Dan Jabal Uhud lah di antara satu bukit yang akan diletakkan di dalam syurga Allah Ta'ala. Di situlah di kalangan para syuhada bersemadi di sana. Abdullah bin Haris disemadikan di sana, hilang hidung, hilang telinga dia. Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidus Syuhada. Dan beberapa lagi sahabat-sahabat, Mus'ab bin Umair pun di sana. Jadi itu pun kawasan tempat, sekarang tempat ziarah. Dan mula jauh dah, sebab dia dah bina beberapa dataran. Maksud dataran di situ, dia tak ada dah sepah-sepah foto, dah tak ada dah. Sentiasa ada yang tukang bersihkan. Dan kami bawa juga jemaah pergi ke pencetakan Quran. Tapi sebelum sampai ke pencetakan Quran, saya beritahu pada jemaah-jemaah, kita melalui satu tempat. Dikatakan bahawa di situ Istana Dajjal telah dibina dah. Di kawasan mana? Iaitu Jabal Malah. Jabal itu bukit yang bergarang. Dikatakan di situ terdapat ada bangunan yang terletak di atas bukit.
di atas jabal, di atas bukit. Dan dikatakan bahawa disitulah dinamakan Istana Dajjal. Seperti mana yang Nabi SAW mengatakan bahawa terdapat beberapa Istana Dajjal yang akan didirikan. Jadi kita tak tahulah apa yang akan terjadi, tetapi yang diceritakan oleh Nabi SAW beberapa tempat dia akan bina. Dan dia terletak di kawasan luar Tanah Haram. Tanah Haram mana? Kalau kat Mekah dia ada kawasan Tanah Haram, Tanah Halal. Siapa yang nak mengerjakan umrah, dia kena pergi ke Tanah Halal, keluar daripada Tanah Haram. Tanah Halal di Mekah paling terdekat sekali ialah Masjid Aisyah. Masjid Aisyah orang bermikot di sana. Jadi mereka akan berada di sana. Yang dikenali dengan Masjid Aisyah ialah kawasan Tanaim. Jadi ramai pergi umrah, pergi bermikot di Tanaim, walaupun ada sesetengah dia bermikot di Hudaibiyah dan juga di Ja'ranah. Tapi kawasan di Madinah ada juga kawasan Tanah Haram. Dan Jabal, dikatakan bahawa Jabal Allah ni dia terletak di Tanah Halal, iaitu sempadan nak masuk Tanah Haram bagi bumi Madinatul Munawwarah. Sebab Madinah dia ada kawasan Tanah Haram, Mekah pun ada kawasan Tanah Haram. Kedua-dua Tanah Haram tu disebut Haramain, iaitu dua tempat Tanah Haram. Dan Dajjal dikatakan bahawa istana dia telah terbina di sana. Di atas bukit tersebut telah ada landasan untuk turunnya helikopter di sana. Jadi ibu-ibu ayah-ayah Allah Ta'ala nak menyatakan bahawa sesungguhnya dunia ini semakin hari ditunjukkan satu persatu. Semakin hari semakin mendekati pada Yaumul Akhirah, iaitu hari-hari berlakunya kiamat. Dan kita pun sedia tahu bahawasanya apa yang berlaku pada saudara-saudara kita yang berada di bumi Syam. Kat mana bumi Syam? Bumi Syam ialah di antara 4 buah negara, iaitu bumi Palestin, bumi Jordan, bumi Syria dan bumi Lebanon. Kawasan 4 negara itu dulu dikenali dengan negara Syams. Dan Nabi dah sampai ke sana. 2 kali dicatatkan bahawa Nabi berada di sana sewaktu perdagangan Nabi bersama dengan pakciknya, iaitu Abu Talib bin Abdul Muttalib. Selepas kewafatan Datuk Nabi SAW Abdul Muttalib, maka Abu Talib telah menjaga Nabi SAW waktu dia remaja. Waktu usia belasan tahun, Abu Talib telah ambil Nabi sebagai anak angkat dia, kepada dia itu adalah anak buah dia, anak buah kepada Abu Talib. Jadi Nabi SAW rapat dengan Abu Talib. Dan Abu Talib pernah bawa Nabi SAW berdagang dalam usia remaja dia. Dan dia bawa pergi sampai ke Syam. Dari Mekah sampailah ke bumi Palestin. Dulu dipanggil Syam. Tapi Nabi sampai di sana, belum sampai berdagang, Nabi disambut oleh seorang pendeta di antara orang yang beriman dengan kitab Taurat. Nama dia ialah Buhairah. Buhairah sambut rombongan daripada orang Mekah, iaitu siapa? Abu Talib, dan bersama dengan orang-orang Mekah yang berdagang di bumi Syam. Buhairah ni orang yang diberikan dengan kelebihan daripada pengetahuan kitab Taurat dan Injil. Dia tahu bahawasanya akan lahir seorang di antara insan, iaitu katakan bahawa penutup segala nabi. Jadi diberikan hints. Rombongan tersebut ada yang menyatakan bahawa seorang nabi yang akan dilantik. Bila Abu Talib sampai tempat tersebut, disapa ataupun dilayani oleh Buhairah.
diberikan makan. Semua rombongan daripada Makkah yang berdagang. Kerana apa? Kerana Buhairah nak lihat dalam rombongan tersebut adanya Khatamul Anbiya, iaitu seorang insan dilantik menjadi Nabi SAW. Tapi bila Buhairah lihat daripada orang yang datang semua tu, tak ada seorang pun yang ditunjukkan bahawa tanda-tanda kenabian. Lalu ditanya oleh Buhairah, ada tak di antara kamu yang datang ke sini yang tak berada dalam tempat ruang yang dijamu? Kata Abu Talib, kata semua ada. Semua telah kami masuk. Buhairah kata, mana mungkin? Sedangkan aku mengetahui bahawasanya ada seseorang yang akan datang. Siapa dia? Khatamul Anbiya. Belum dilantik lagi menjadi Rasul Allah. Belum dilantik menjadi, dikatakan Habib Allah, Nabi Allah. Tapi masa itulah Buhairah tanya, mana? Ada tak? Sudah mungkin kamu mesti ada lagi seorang. Ataupun ada beberapa orang. Baru Abu Talib bagi tahu ada seorang remaja. Dia berada di luar untuk menjaga unta. Kenapa? Dia di dalam usia muda, dia tak boleh untuk datang berdagang. Tapi kata Buhairah datang, mau masuk dia. Kali masuk saja Buhairah tengok saja wajah Nabi SAW. Waktu remaja Nabi diketahuilah oleh Buhairah bahawa dialah Khatamul Anbiya. Jadi Buhairah orang di antara yang pendeta alim dengan kitab Taurat dan Injil. Jadi dia pesan kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, pulanglah kamu. Kerana kalau diketahui oleh orang-orang Syam, maka dikhawatiri bahawa anak buah kamu ini akan dibunuh. Maka Abu Talib pun pulang. Nabi SAW menjejak kaki dia waktu remaja. Dan kali kedua Nabi SAW jejak kaki dia waktu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' Mi'raj Nabi SAW sampai di bumi Syam yang dikenali ialah Masjidil Aqsa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sebab itulah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa diangkatkan dengan martabat. Martabat di antara 3 tempat yang suci bagi umat Islam. Yang pertama, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi. Yang ketiga, ialah Masjidil Aqsa. Apa yang berlaku sekarang di Masjidil Aqsa? Bahawa sesungguhnya tanah tersebut adalah Allazi barakna haulahu. Allah berikan keberkatan di sekeliling Masjidil Aqsa. Linuriyahu min ayatina. Allah datangkan dengan cahaya. Cahaya di situ dengan kelebihan di Masjidil Aqsa, dengan kebesaran min ayatina, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Masjidil Aqsa ni, ibu-ibu, ayah-ayah, kita kena jaga bersama dengan orang-orang yang berada di sana, bumi Palestin, Jordan, Syria dan juga Lebanon. Allah datangkan keberkatan sehingga sekarang. Kerana apa? Kerana bumi Syam, bumi tersebut adalah bumi Anbiya. Allah datangkan keberkatan, di sanalah diberikan tanah yang subur. Sehingga sekarang, kalau tengok di bumi Palestin, waktu saya datang bulan 9, kering, daun-daun semua kering, rumput-rumput semua kering, seperti kena racun, kuning. Tetapi dalam pada yang kering tersebut terdapat pohon yang menghijau, hijau pohon tersebut, walaupun tanah dia kering. Pohon tersebut rupa-rupanya pohon yang Allah angkatkan berada dalam syurga. Pohon apa? Pohon tin zaitun. Hijau. Tapi rumput-rumput semua jadi kuning. Maha suci Allah. Sebab tu Allah letakkan keberkatan di sana. Di bumi mana? Di bumi Syam. Gaza hancur. Gaza dah jadi padang jarapan untuk kokoro. Dan jadi seperti mana dataran. Banyak bangunan-bangunan diruntuhkan. Tapi penduduk-penduduk Palestin dalam keadaan sebahagian daripadanya dah masuk
jalan-jalan ataupun lorong bawah tanah yang menjadi ketakutan bagi tentera kafir Zionis. Kenapa? Sebab bila diserang melalui dataran, mereka terkejut, tiba-tiba muncul sahaja tentera-tentera Islam di kalangan tentera-tentera Hamas memberi pengeboman kepada jentera-jentera berat mereka, terutama ialah kereta-kereta kebal. Mana datangnya? Mereka berada di bawah tanah. Bukannya 10 kaki, 15 kaki, tetapi puluhan kaki duduk di dalam. Itu menjadi ketakutan bagi Zionis. Sehingga kan sekarang apa dibuat? Maka untuk menghapuskan tentera-tentera Hamas, sekarang dibuat oleh tentera-tentera kafir Zionis menyedot air di laut dan masukkan di dalam, tebarkan di atas dataran supaya masuk dalam lubang-lubang tempat duduknya penduduk-penduduk di kalangan orang Palestin. Wa makaru wa makarallah. Manusia ini merancang, Allah pun merancang, tapi ketentuan perancangan Allah Ta'ala. Tentera Palestin duduk di bawah bersama kawalan daripada tentera Hamas, disekat daripada makanan, minuman. Di antara negara-negara luar datang cuba untuk membantu, tapi tak diberi masuk. Lalu dimasukkan dengan air laut. Maha suci Allah, Allah datangkan keberkatan tanah tersebut. Air yang masuk ini sehingga kan menyerapi daripada tanah dan keluar daripada dinding-dinding lorong di dalam tanah. Dan bergembira di antara orang-orang Palestin yang berada di sana, terus menadah tangan dan meminum air daripada keluar daripada celah-celah lorong tersebut, daripada batu-batu. Kenapa? Rupa-rupanya air laut tersebut telah menjadi air minuman. Seperti mana air mineral, seperti mana air suling. Disuling melalui apa? Melalui tanah dan juga batu. Allah merancang, manusia merancang. Itu dikatakan bahawa tanah yang berkat di antara bumi Syam. Di sanalah terdapat banyak makam-makam para anbiya. Nabi Ibrahim ada di sana makamnya. Ibrahim, Isa, Yaqub, Yusuf, Ayub. Yusuf asalnya di Mesir. Dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Bawa ke mana? Bawa ke bumi Palestin. Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun berada di Mesir. Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, semua berada di bumi Palestin. Sebab tu kita ni kena tahan. Alhamdulillah imam kita tak putus doa untuk orang-orang di Syam, terutama adalah orang-orang Palestin. Sebab bumi tersebut Nabi bagi tahu, bumi itu adalah di kalangan orang yang duduk di kalangan mujahid, orang yang Allah pilih. Orang yang berada di bumi Syam ialah orang yang Allah pilih. Disitulah tanah yang adanya keberkatan. Sebab tu kita tengok orang yang duk mengaji dengan kitab, hadis dan juga Al-Quran, ramai di kalangan orang-orang luar telah mulai masuk dan membantu penduduk-penduduk di Palestin. Indonesia sendiri, kerajaan yang membenarkan, sebagian membenarkan di antara orang Indonesia dah sampai ke sana dah. Tapi kita tak boleh. Kita tak boleh masuk. Tapi di kalangan tentera-tentera luar, kita dikhabarkan tentera Jordan pun bersedia. Turki dah bersedia. Mesir dah cuba nak masuk. Taliban daripada Afghanistan dah cuba nak masuk dah. Semua untuk dapatkan mujahid. Itu apa? Itu mendapatkan syahid di sisi Allah SWT. Itu di antara jalan dia. Jalan untuk menuju syurga Allah Ta'ala. Sebab tu orang-orang Palestin rasa gembira duduk di sana. Dan dia tak takut. Itu tanah tumpah dia. Dirampas, diceroboh oleh orang-orang Zionis. Dan dia tidak heran bagi mereka, dia bergembira bila kematian dia disambut dengan syahid. Sekarang ni yang terbaru di antaranya ialah
Panglima-panglima di antara tentera Hamas telah dibom kawasan tersebut, tapi bukan di Palestin, sampai di Beirut sekarang. Beirut di mana? Itu di Lebanon. Di Lebanon dah. Dia nak hapuskan keangkuhan daripada kafir Zionis. Sebenarnya mula peperangan dia nak hapuskan, diberi masa 1 minggu je, Palestin akan jadi ranap. Tetapi sekarang telah memasuki bulan yang keempat. Nak masuk bulan yang keempat, maka dia masih lagi belum dapat tawan. Ikut dasarnya, dengan keangkuhan dia seminggu dia nak hapuskan, daripada psikologi umat Islam telah mendapat kemenangan. Cuma kita khawatir, kalau seandainya mereka ini dapat bumi Baitul Muqaddis, maka Nabi bagi tahu menandakan bahawa dunia ini semakin hampir dibuatkan satu laluan, iaitu laluan bagi Dajjal. Dajjal ni tuan-tuan, dia akan keluar di mana? Di Asfahan. Asfahan ni kawasan mana? Kawasan Turki. Dan dapat sahaja Baitul Muqaddis, dia akan pergi ke satu tempat lain. Namanya ialah Madinatul Munawwarah. Sebab itu dikatakan bahawa istana Dajjal telah berada di sana. Walau bagaimanapun, mengikut daripada hadis Nabi SAW, mereka ataupun Dajjal ini akan keluar bila telah datangnya 3 di antara tanda dia. Mana tanda dia? 1, bila telah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dah lahir tak? Bukan saja Nabi SAW dah lahir, tetapi Nabi telah kembali wafat, bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua diceritakan oleh siapa? Tamim Ad-Dari, yang telah terdampar di satu pulau dan bertemu dengan Dabbah. Maka dia bertemu dengan Dajjal di belenggu. Dia ini berkata bahawasanya, ada tak di kawasan yang kamu ketahui di Jazirah Arab, kawasan Syam rupanya, satu perkampungan namanya ialah Baisan. Saya pergi ke Palestin, saya sampai ke lorong jalan menuju ke Baisan. Tapi kami tak pergi ke sana sebab kawasan dia jauh, beratus kilo. Jadi ditanya, di sana masih lagi tak ada pohon-pohon yang berbuah? Ya, masih ada. Dajjal menanti pohon tersebut tidak berbuah. Kawasan Baisan tak ada lagi pokok-pokok kurma yang akan berbuah. Maka menandakan bahawa dia akan terlepas. Dan satu lagi, dia tanya satu tempat, nama dia ialah Tasik At-Tabari. Tasik At-Tabari kat mana? Di bumi Palestin, bersempadan dengan Jordan. Dan alhamdulillah, saya sempat jumpa dan lihat Tasik At-Tabari di kawasan Israel. Tapi waktu itu saya berada di tanah Jordan, di atas satu bukit di kawasan ketenteraan Jordan. Tapi mutawif daripada Palestin tu minta izin daripada askar untuk lihat daripada atas. Jadi dibenarkan rezeki kami ni dapatlah masuk kawasan yang jauh dikawal lah, dan kami berada di atas bukit, nampak sendiri bawah tersebut. Rupa itulah dikatakan bahawa Tasik Tabari. Dan Dajjal menunggu untuk tasik itu menjadi kering. Turun saja, maka Dajjal pun akan sampai ke sana juga. Jadi Dajjal akan datang ke seluruh dunia. Bila tanda-tanda tersebut dah ada, maka dia akan keluar. Itu yang kita khawatir. Nabi pesankan setiap hari, setiap waktu sebelum untuk kita memberi salam, minta pada Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Minta dijauhkan daripada fitnah kubur, jahanam, hidup dan mati, dan daripada fitnah dajjal. Dipanggil Masih Dajjal. Masih Mamsim Sahah, sapu. Ada 2 insan yang disebut dengan Masih, iaitu Al-Masih siapa?
Nabi Isa, dan satu lagi ialah Dajjal. Dengan sapuan Nabi Isa, Allah Ta'ala datangkan mukjizat. Orang yang buta disapu oleh Nabi Isa, tiba-tiba menjadi celik. Boleh lihat. Orang yang dalam keadaan kusta disapu Masih daripada Isa, maka dia menjadi pulih. Orang yang mati Nabi Isa sapukan, dia hidup balik. Nak tunjukkan mukjizat. Tapi kalau tuan-tuan nak cuba, cubalah. Tengok orang mati, tuan-tuan sapu. Takut-takut dia pun buka mata, dia tengok, tuan-tuan. Maka sudah semestinya dia tak akan bangkit, tak akan hidup. Tapi bagi Dajjal, ya, dibahagikan oleh Allah Ta'ala. Tapi waktu itulah yang Allah berikan keselamatan, ialah orang-orang yang beriman. Sebab itulah kita kena jaga iman kita. Keimanan kita jaga, keyakinan kita jaga untuk mendapat keredaan Allah. Siapa orang beriman? Inilah di kalangan ibu-ibu, ayah-ayah yang sentiasa suka, cinta untuk dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Cara dekatkan diri inilah untuk kita ke rumah Allah Ta'ala. Dan kita belajar daripada kita tak tahu. Mudah-mudahan kita menjadi tahu. Dan menjadi tahu, kita pun amalkan. Sebab banyak ilmu-ilmu yang kadang kita tak tahu. Baru-baru ni ada orang tanya saya, Ustaz, kalau kita qasar jamak solat Ustaz, boleh tak kita buat solat qabliyah dan ba'diyah? Boleh tak solat qabliyah dan ba'diyah? Habis saya tanya, awak solat jamak qasar ni buat tak? Dia kata, saya tak buat. Kenapa tak buat? Sebab saya tak tahu. Jadi kita solat jamak qasar, tahu kan solat jamak qasar? Kita musafir. Kalau kita sembahyang subuh ni, kita ada qabliyah. Kalau kita sembahyang zuhur, kita ada qabliyah dan ba'diyah. Kalau sembahyang asar, kita ada qabliyah. Jadi waktu kita sembahyang jamak zuhur dan asar, ada qabliyah ke tak ada? Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab kita tak tahu. Sebenarnya ada tak qabliyah? Ada. Ada tak ba'diyah? Ada. Tapi saya tak ada sebab tak buat. Sebab tu kata tak ada. Boleh tak kita buat? Boleh. Bila kita nak buat? Qabliyah sebelum solat fardu, ba'diyah selepas solat fardu, dalam solat jamak qasar. Ibu-ibu, ayah-ayah pergi bermusafir, orang dah rutinkan hidup dia dengan qabliyah ba'diyah, dia tak nak tinggal. Ingat tak dulu saya kata Muhammad Al-Fatih nak jadi imam di Bandar Konstantinopel dulu. Sekarang dipanggil Istanbul. Nak carikan dia menjadi imam. Ingat tak cerita dia dulu? Tuan-tuan jangan cakap tak ingat, berapa kali dah saya cerita. Buat-buat muka macam tak ingat. Muhammad Al-Fatih, ingat cerita dia. Nak jadi imam. Dia tanya siapa di kalangan yang tentera kita ini, padahal tentera tersebut ramai di kalangan wali Allah yang ni nanti untuk jadi imam. Semua tak jawab. Lalu ditanya yang pertama, siapa yang daripada balik sampai sekarang tak pernah tinggal solat jemaah? Maknanya sentiasa jemaah. Setengah daripada tentera dia duduk. Nak cari seorang untuk jadi imam sembahyang Jumaat. Dia tanya lagi, ada sebaki yang berdiri ni, dia tanya, siapa di kalangan umat aku yang daripada balik sampai sekarang tak pernah tinggalkan sunat rawatib? Kalau kita ada kat sana, kita awal-awal dah duduk. Daripada balik sampai sekarang, ada tak tinggal rawatib? Bukan tinggal rawatib, fardu pun ada tinggal. Betul kan? Fardu pun tinggal daripada balik. Sekarang ni alhamdulillah terjaga. Masa muda-muda dulu ada tinggal. Sengaja ke tak sengaja? Tanyalah dia. Dan kita duduk kalau ada kat situ. Ini Muhammad Falti kata, siapa daripada balik sampai sekarang tak pernah
tinggalkan tahajud. Subhanallah. Tentera di akhirnya semua duduk. Seorang je yang tak duduk. Siapa dia? Muhammad Al-Fatih. Dialah yang jadi imam. Itu kehebatan dia. Yang maha suci Allah. Jadi kita boleh solat tak? Boleh. Ada orang dah biasakan dengan solat rawatib. Jadi sembahyang zuhur, kalau kita buat jamak takdim, iaitu dibuat waktu zuhur. Asar tu kita bawa pada waktu zuhur. Itu nama dia jamak takdim. Bila kita buat pada waktu asar, buat asar dulu, kemudian buat zuhur. Itu namanya jamak takhir. Kalau kita buat 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, itu nama dia jamak qasar. Kalau buat waktu zuhur, jamak qasar takdim. Kalau kita buat waktu asar, jamak qasar takhir. Boleh tak kita sembahyang jamak, kita buat 4 rakaat zuhur, kemudian bangkit lagi, kita buat 4 rakaat asar, buat pada waktu zuhur. Boleh tak? Boleh? Boleh. Apa nama solat tersebut? Solat jamak tamam. Alhamdulillah. Namanya sempurna 4 rakaat. Kalaulah buat waktu zuhur, jamak tamam takdim. Kalau buat waktu asar, jamak tamam takhir. Pening lah Ustaz, pening. Aduh, apa benda Ustaz cakap ni? Saya tak berapa faham lah Ustaz. Tak faham, tanya orang yang faham. Supaya kita belajar. Jadi bila kita tunggu isteri kita nak sembahyang sama, nak menanti, maklumlah kita bermusafir, orang perempuan kan ambil sembahyang dia lambat. Sebab apa? Sebelum ambil sembahyang, kena cek kat tandas tu dulu. Bukan masalah kotor dia, masalah ada cermin ke tak, pecah ke tidak. Ini orang perempuan, orang lelaki dia tak payah tengok cermin pun tak apa. Orang perempuan dia nak tengok cermin tu besar kecil, tebal ke nipis, terang ke tidak, retak ke tidak. Ni orang perempuan. Jadi ayah-ayah nak sembahyang jamak dengan isteri, maka nak menanti isteri itu, boleh tak sembahyang qabliyah? Boleh. Buatlah qabliyah zuhur. Habis qabliyah zuhur, isteri tak sampai lagi, boleh tak buat qabliyah asar? Boleh. Buatlah. Isteri pun sampai, alhamdulillah. Maka kita pun sembahyang zuhur, qasar ataupun tamam. Lepas sembahyang zuhur, sembahyang asar, qasar ataupun tamam. Kemudian barulah kita sembahyang ba'diyah. Ba'diyah apa? Ba'diyah zuhur. Berapa rakaat? 2 ataupun 4. Lepas tu buat tak ba'diyah asar? Buat juga. Buat tak tahulah sebab asar mana ada ba'diyah. Angguk je buat. Ini bukan angguk buat Ustaz. Angguk dah ngantuk Ustaz. Angguk ni angguk dah ngantuk dah. Tak payah buatlah sebab ba'diyah dia tak ada pada waktu asar. Faham? Ibu-ibu, ayah-ayah dapat satu ilmu hari ni pun lebih baik daripada kita solat 1000 rakaat. Itu pentingnya. Sebab tu tanda Allah Ta'ala cinta pada hamba dia, dia dapat faqihu fiddin. Dia mengetahui tentang ajaran agama Islam. Jadi kita, alhamdulillah lah. Mudah-mudahan tak dapat yang banyak-banyak, dapat yang ini pun tak apa. Tapi saya cuma dapat tamam ya Ustaz. Dapat juga. Kalau keluar ni pun tak dapat apa benda Ustaz cakap pun tak apa. Ibu-ibu, ayah-ayah dapat apa? Dapat pahala umrah. Tak dapat pahala umrah pun tak apa, dapat apa? Dapat pahala. Walaupun nampak dia dah tunduk je tu, tunggu apa? Tunggu habis nak bangun kan? Allah beri pahala. Jangan risau ibu-ibu, pahala ni siapa punya? Allah punya.
Bukannya saya punya, bukan tuan-tuan punya. Itu ganjaran Allah Ta'ala. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Ta'ala, insyaAllah saya akan baca satu imbas daripada hadis Nabi SAW. Dah 7.25 baru nak baca Ustaz. InsyaAllah kita baca je lah. Kita nak ambil dia punya pengajaran daripada hadis Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an qala ya ayyuhan nasu innakum taqra'un hadhil ayah. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idza ra'aw zalima falam ya'khudhu ala yadihi aw syaka ay ya'ummahumullahu bi'iqabimin. Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i. Maksudnya daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an katanya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kamu membaca ayat ini yang bermaksud, wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah sahaja diri kamu, iaitu dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Orang-orang yang sesat tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu apabila kamu sendiri telah mendapat hidayah petunjuk, iaitu taat mengerjakan surat Allah Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Ini siapa kata? Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah sendiri mengatakan kalau orang itu dia ada keimanan, dia tidak akan sesat sebab dia ada pegangan. Pegangan melalui apa? Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan dalam suratul Maidah, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para manusia apabila melihat orang zalim tetapi tidak menegahnya, nescaya dibimbangi Allah Ta'ala akan meratakan siksa ke atas mereka dengan azab. Ini yang Allah Ta'ala bagi tahu. Sebab itulah seseorang kadang dimurkai oleh Allah Ta'ala, diberikan dengan azab. Tapi kalau orang Islam, bukan Allah beri azab, diberi apa? Ujian. Ujian sebab apa? Sebab nak naikkan martabat. Tapi orang kafir diberikan azab? Ya, diberikan azab. Kita dah cerita kan, cerita tentang bagaimana azab Allah Ta'ala kepada di kalangan orang yang engkar pada Allah Ta'ala. Terutama siapa? Ada seorang hamba Allah, ingat tak dulu yang saya cakap? Ada seorang hamba Allah yang Allah laknat hidup dia, yang paling zalim, yang paling jahat. Sehingga kan Allah laknat. Siapa dia? Siapa dia? Fir'aun. Siapa yang tak kenal Fir'aun? Semua kenal dengan nama Fir'aun. Baik ke jahat? Jahat. Zalim tak? Zalim. Sebab itulah kat Tanjung Minyak pun tak ada orang nama Fir'aun. Saya tak tahulah. Seingat saya memang tak ada. Tok Imam ada tak di Tanjung Minyak nama Fir'aun? Fir'aun bin Mala'un ada? Tak ada. Sebab tahu hamba Allah ni adalah orang yang Allah laknat. Zalim dia, ya zalim. Nak kata bahawa Presiden Amerika George Bush, Donald Trump, banyak di kalangan serangan terhadap orang-orang Islam. Jahat dia. Jahat dia lagi jahat. Fir'aun. Fir'aun jahat sehingga kan seorang ibu melahirkan anak lelaki je, terus sembelih, bunuh. Zaman dia lah. Tengok kemurkaan diri dia, Allah Ta'ala azab. Apa yang Allah Ta'ala azab pada dia? Fir'aun ada buat baik tak? Ada tak? Ada. Apa yang Fir'aun buat baik? Dia jaga Nabi Musa. Nabi Musa hidup dalam istana Fir'aun. Sehingga kan Nabi Musa keluar daripada istana selepas dewasa, datang balik selepas berkahwin dengan anak Nabi Shu'aib. Jumpa kepada Fir'aun. Bila dia ketuk tongkat ni pada pintu istana, bergegar pintu istana. Fir'aun kejut. Siapa yang ketuk ni? Istana aku sehingga kan aku terjaga. Tiba-tiba masuk Nabi Musa. Fir'aun masa dia dah berjaga Nabi Musa, dewasa, kemudian Fir'aun dan Musa lari daripada istana. Sebab apa? Nak dibunuh oleh Fir'aun. Dia tumbuk seorang lelaki yang bergaduh dengan Badui. Yang tumbuk tu siapa? Orang Fir'aun.
Dileraikan Musa, dilawan. Musa bagi sebiji, bagi sekali, mati. Cerita Nabi Musa kuat. Nabi Musa lah yang pernah tumbuk malaikat. Ada kata lempang, ada kata tumbuk. Malaikat datang, siapa engkau? Malaikat dia bagi sebiji. Nabi Musa, ya, cacat terus. Malaikat jumpa Allah. Apa salah? Musa tumbuk. Nabi Musa punya kekuatan. Bila dia ketuk, Fir'aun tengok. Macam kenal aja. Musa tengok, mana yang tak kenal? Ni Papa Aun kan? Siapa Papa Aun? Bapa angkat dia lah. Dia yang jagakan ni Papa Aun kan? Musa, ya Musa ni. Kau datang nak apa? Nak ajak engkau, wahai Papa Aun, beriman pada Allah. Aku sebagai Rasulullah. Mana dia kata engkau bawa Rasulullah? Mana engkau bawa adalah utusan Allah? Lalu Nabi Musa pun tunjukkan, ni tongkat dia, kau lihat. Dia pun campak, tiba-tiba tongkat tersebut jadi ular. Ketakutan terus Fir'aun. Jangan buat dia macam ni, wahai Musa. Ini Musa pun pegang ekor ular tu, terus jadi tongkat balik. Adakah kau nak beriman? Kau menggunakan sihir, wahai Musa? Tak apa kalau kau betul-betul nak berdepan dengan aku. Itu dipanggil ahli sihir. Lawan. Ini ahli sihir beriman kepada Nabi Musa. Itu di antara insan yang tak pernah buat baik, melakukan dosa besar, menyekutukan Allah, percaya dengan sihir. Tapi bila tengok mukjizat Nabi Musa, semua masuk Islam. So beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada Allah. Apa dihukum pada ahli sihir? Dia galikan satu lubang, dibakar dan dimasukkan mati. Dan ahli sihir tersebut dalam syurga Allah Ta'ala. Suci Allah. Nabi Musa tunjukkan, kalau kau tak percaya, Nabi Musa pun selupkan tangan dia dalam poket dan dia pun angkat. Dia angkat terkejut dalam istana, terus jadi apa? Jadi cahaya downlight. LED. Tak tahu tak tidak ni. Lampu LED ni lampu kali LED lah ni. Dulu kan lampu pakai cok kan, tap baru hidup. Sekarang petik puk terus terang. Yang kadang kita tengok kereta pakai LED, apa sah terang sangat? Sebab dia LED, kita punya pakai mentol warna kuning. Dia angkat ni terus terang dalam istana. Tak percaya lagi. Kau sihir. Tak, sihir juga. Sebab tu, ibu-ibu, ayah-ayah, siapa buat baik, Allah akan balas baik. Siapa buat jahat, Allah akan balas dengan jahat. Fir'aun ada buat baik sehingga kan Allah bagi tahu pada Musa, bagi tahu Fir'aun, berimanlah kepada Allah. Kalau dia beriman, aku tambah usia dia. Fir'aun dengan Musa alaihissalam, masa Musa tu dakwah, tahu tak umur Fir'aun berapa tahun? 400 tahun. Nabi Musa kata, wahai Fir'aun, Papa Aun, kalau seandainya engkau ini beriman pada Allah dan mengakui aku adalah utusan Allah, Allah bagi kehidupan engkau ni tambah hidup 400 tahun lagi. Sekali ganda. Nak ke tak nak? Fir'aun terkebil. Ibu-ibu, ayah-ayah sekarang dah 60 lebih. Kalau Allah bagikan 60 tahun lagi, nak ke tak nak? Kenapa tak nak? Kenapa tak nak? Sekarang pun memanglah Ustaz tak nak. Ustaz tahu tak, saya tersandung pintu tu hampir jatuh. 60 tahun, 70 tahun tersandung pintu nak jatuh, tuan-tuan. Tapi Fir'aun 400 tahun, kata Musa, Allah jadikan engkau, wahai Fir'aun, jadi muda balik. Ibu-ibu, ayah-ayah, nak tak kalau Allah jadikan muda balik? Nak ke tak nak? Nak umur berapa agak-agak? Ibu-ibu, ayah-ayah, kita sedar waktu kita dah berusia, betul tak? Kita kenal masjid ni, yang suka pergi masjid ni, waktu kita muda ke waktu kita tua? Waktu kita dah berumur, sebab tu nak tengok kat sini yang muda-muda, Allah. Ada tak yang 20-an? 20-an? Jangan perasan yang janggut putih tiba-tiba angkat tangan, tak payah.
Tak ada dah. Tengok daripada haji sana. 18 ada tak haji umur? Ustaz gila ke ustaz dia? Ada. Nak tak kalau Allah jadikan muda balik? Kalau dapat muda balik, ya Allah, Alhamdulillah, aku akan beramal lah. Sebab kita rasa dalam usia macam ni pun, kita rasa diri kita pun takut nak bertemu Allah. Takut apa? Amalan kita tak diterima, tak cukup. Tahun ni kita dah khatam tak Quran? Khatam dah? Belum ustaz. Dibagi, usia kamu akan jadi muda balik. Kepil Firaun. Akhirnya kata, nanti kejap Wik Musa, aku nak tanya assistant. Dia punya setiausaha kanan dia ni. Siapa setiausaha kanan? Haman. Sebab tu jangan letak nama anak Haman. Haman tu yang bagi tahu. Dia kata, wahai Musa, wahai Firaun, wahai Tuan, kalau Tuan nak jadikan usia muda, tak payah tunggu Musa, aku pun boleh. Tuan nak dia kata tambah 400 tahun. Tuan kalau Tuan pergi beriman kepada Nabi Musa, apa akan jadi dengan rakyat yang telah percaya Tuan adalah imam? Ya, ada Tuhan. Tuan adalah Tuhan. Faham tak ni? Tuan adalah Tuhan. Kalau dah ngantuk sangatnya pun Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Semua dah sembah Tuhan. Tuhan dah disembah oleh rakyat. Tiba-tiba Tuhan pula akan ikut kepada agama Musa. Apa akan jadi dengan rakyat? Mereka tak akan percaya. Musa pun, ya betul juga, wahai Haman. Tapi dia akan jadi muda. Kalau setakat muda, wahai Tuhan, saya pun boleh jadikan muda. Haman kata, bagaimana wahai Haman? Itu yang Haman datang ambilkan satu bekas, rupa-rupanya diletakkan cecair yang seperti mana inai. Lihat wahai Fir'aun. Dia pun datang ambil cecair tersebut dan dicelupkan pada janggut Fir'aun. Janggut Fir'aun masa tu warna apa? Warna putih. Dah mula gelak-gelak. Asal gelak? Kira macam ustaz lah. Jangan cakap tuan-tuan kata cakap saya pula Fir'aun. Fir'aun ni memang janggut dia putih. Dia dah tua 400 tahun, janggut dia putih. Dia celupkan jadi hitam. Dia bawakan cermin. Wahai tuan tengok. Haman, janggut aku dah hitam. Tu tuan, kalau nak setakat nak jadi muda, aku pun boleh. Haman punya dahsyat. Isteri kanan dia. Musa tunggu je. Tak nak juga. Tak nak. Allah bagi lagi pada kamu. Dengan kuasa. Masyrik ke Maghrib. Ini semua jajahan kau. Nak tak? Buat baik, Allah balas baik. Tapi, dia ingkar. Allah datangkan dengan azab. Itu datang azab. Apa azab pada Fir'aun? Satu, mula-mula. Itu yang kat rumah dia penuh dengan katak. Penuh dengan katak. Spesies katak. Katak sungai, kodok, katak kampret, katak terbang, katak unjun, semua katak. Katak air terjun, semua katak. Jadi geli. Fir'aun masuk dalam bilik, banyak no katak. Panggil pengawal, bersihkan, semua bersihkan. Beta tak nak ni semua katak-katak ni, mana datang? Sebab dia ingkar dengan Allah, ingkar dengan Musa. Allah datangkan azab. Saya tengok dalam bilik semua dah dibuang katak. Fir'aun pun rasa penat, dia pun baring. Dia baring, tiba-tiba keluar bawah bantal ada katak. Aun. Dia panggil Fir'aun. Mana datang katak ni? Akhirnya dia tak tahan jumpa Nabi Musa. Wahai Musa, tolonglah. Minta pada Tuhan kau, angkatkan katak ni supaya tak ada. Musa kata, adakah engkau nak beriman? Kalau seandainya Allah angkatkan, sudah tentu wahai Musa. Akhirnya Nabi Musa pun doa. Katak semua hilang. Beriman tak? Beriman tak Nabi Fir'aun? Tak beriman. Mana ada beriman? Allah datangkan azab kedua.
Belalang, penuh belalang. Spesies belalang, belalang kunyit, belalang halia, belalang macam-macam belalang. Belalang lengkuas. Ini saya sebut je lah sebab yang tahu belalang kunyit. Letak je belalang apa-apa semua. Belalang daun, belalang batang, belalang pokok. Semua belalang. Akhirnya tak tahan, minta doa daripada Musa. Hilang semua. Dia kata nak beriman. Beriman tak? Oh dah. Tak ada tuan-tuan. Akhirnya datang lagi azab tiga. Apa azab ketiga? Air yang ada dalam istana semua jadi dari darah. Bukannya warna merah, jadi darah. Darah rasa baunya apa? Bau hanyir. Datang Fir'aun nak minum, pida ambil air, nak minum. Tengok terus jadi darah, tak jadi minum. Apa jadi dengan aku ni? Semua jadi darah. Dia masuk bilik air, buang air besar, buang air kecil, buka pipe, darah. Takkan haid. Maha suci Allah. Datang jumpa Nabi Musa, doa, angkatkan. Beriman tak? Tak beriman. Kadang Allah Ta'ala tunjukkan kat dini kita ni lah. Masyarakat kita ni. Allah datangkan satu peringatan. Tapi beringat tak pada Allah Ta'ala? Tak. Engkar lagi. Allah datangkan. Akhirnya datang lagi musibah. Ada tak datang lagi musibah? Ada berturutan satu. Akhirnya datang kutu. Kutu penuh pada siapa? Pada istana dan juga pada Fir'aun. Tahu tak kutu? Spesies kutu. Kutu ada kat mana? Kita tahu kutu ada kat kepala. Sebenarnya kutu banyak. Bukan ada di kepala. Di tempat-tempat lain pun ada kutu. Spesies kutu. Kalau kat binatang ada kutu. Nama dia kutu. Kutu yang kena basuh dengan air tanah tu. Kutu bab 1 tu. Tahu tak kutu bab 1? Saya tak sebut benda tu. Kutu beralif berya tu. Itu ada kat mana? Kat binatang. Kutu tanah. Tahu kutu tanah? Kutu tanah. Kita dulu banyak kena kutu tanah. Kutu haiwan. Kadang kena kat kita kutu haiwan. Dululah masa kecil-kecil. Ingat tak masa kita kecil-kecil dulu, sekolah rendah. Kadang usia berapa, 5 tahun, 6 tahun, banyak kena kutu tanah tu. Tiba-tiba jadi bentol je. Ingat tak? Yang mana Angry Bird belum disunat, tiba-tiba bentol je. Apa dia panggil? Orang Melayu panggil tungau. Tapi meja tak panggil tungau. Apa dia panggil? Tengu. Besar ke kecil kutu tu? Kecil kan? Warna apa? Memang tak pernah kena. Bohong betul tuan-tuan. Warna merah tuan-tuan kan? Kadang ada kat Angry Bird, kadang ada bawah ketiak, kadang ada kat pusat. Dululah kecil-kecil. Sekarang dah tak ada dah. Sebab apa? Kita dulu bila bermain, memang bermain di tanah. Congkak dulu dia tak ada pakai papan, dia pakai gali lubang. Ambil biji getah tu main congkak. Gali lubang je. 12 main congkak kat situ. Sekarang tak, semua ada tapak dia. Kita main tanah kat situlah kadang ada tungau, kutu tu. Orang dulu rumah dia rumah tinggi, bawah rumah tu ada lubang-lubang. Kat tanah tu ada lubang-lubang. Kita ambil straw ke, kita tiup. Tiba-tiba nanti ada keluar satu binatang. Ada kan? Apa nama benda lah tu binatang tu? Apa namanya tuan-tuan tahu, tapi apa nama dia? Tu lah Ustaz, binatang tu lah tuan. Apa nama dia? Orang Melayu panggil ialah undur-undur. Sebab apa undur-undur? Dia berundur kan? Tapi orang Jawa panggil udel-udel. Lantak dia lah apa nama dia. Tapi itulah kutu tanah. Sekarang dah tak ada dah. Mana ada? Sebab apa tak ada? Sebab tak ada rumah tinggi. Semua dah duduk bawah tanah. Semua dah letak rumah bawah tanah. Tak ada. Kalau kita dulu ada tak? Ada. Kita tiup lubang tu kan. Tapi kat Fir'aun penuh.
Macam-macam kutu ada, kat rambut ada, kutu balik buaya ada, kat pusat ada. Banyak air yang tak tahan minta Nabi Musa. Allah perkenankan. Beriman tak? Tak beriman, Allah datangkan azab. Sampailah dia ini mati terbenam dalam laut merah. Mana? Itu di terusan Swiss. Allah bukakan. Saya duk ngaji, duk belajar di kampung saya ialah tafsir Quran dalam suratul A'raf. Dicampakkan tongkat tersebut dalam tafsir dan air laut ni tiba-tiba jadi membuak. Menjadi dinding. Dinding ni ialah air laut. Ni dinding air laut. 12 jalan daripada kaum Nabi Musa. Wa izistasqa Musa liqaumi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyarata aina, jadi 12. Dan air yang tengah-tengah ni yang penuh dengan air jadi dinding, air ni tiba-tiba lantai dia terus jadi panas dan kering, tak ada air, lecak-lecak semua tak ada. Berlarilah Nabi Musa bersama 12 kaum dia. Dikejar oleh siapa? Dikejar oleh Fir'aun. Fir'aun kejar. Sampai di pertengahan Nabi Musa kata, cukuplah sampai sini wahai Fir'aun, maka kita pisahkanlah supaya engkau tak dapat kejar aku, maka dindinglah, tutuplah dengan air. Dia doa, Nabi Musa doa, tutuplah, pisahkan aku di antara. Rupanya ingat pisah datangnya air, jadi dia kat sana kering, sini pun kering. Rupa tidak. Ini semua kuasa Allah Ta'ala. Tempat Musa jadi kering, datanglah air itu bertempur, dan akhirnya terus dia bergabung, tempat Musa kering, yang sebelah sana, tempat Fir'aun pun, dia bergabung semula. Hancurlah semua Fir'aun. Tadi sebab tu keimanan datang daripada diri. Kaya manusia bukan kerana harta. Kerana apa? Kerana jiwa. Kuat seseorang bukan kerana kekuatan tenaga dia. Tapi kuat apa? Kuat iman dia. Kuat iman. Orang yang kuat, isteri dia dua-dua dia dukung. Kuatnya dia. Isteri dia 60 kilo, sebelah kanan, sebelah kiri, 60, 120 dia angkat. Kuat tak aku? Kuat. Tapi bila waktu subuh nak tolak selimut ni, tak boleh nak angkat. Tak boleh nak angkat dah. Sebab apa? Tiada kekuatan keimanan. Sebab itulah ibu-ibu, ayah-ayah, orang yang diantara kuatnya iman. Okay, kita tengok pengajaran hadis. Mencegah kezaliman dan kemungkaran adalah suatu kewajiban bagi setiap umat Islam. Nampak kemungkaran, ubahlah dengan kuasa yang ada. Biadih. Fa'ilam yastati' fabilisani. Nasihatkan. Fa'ilam yastati' fabiqalbi. Dalam hati kita benci. Wazalika adhaful iman. Allah SWT menurunkan bala secara menyeluruh sekiranya kezaliman itu tidak ditegah. Ni Allah datangkan balasan bukan pada orang yang buat, tapi keseluruhan. Sebab itulah ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana keadaan Allah datangkan dengan bala sedangkan ada orang yang beriman, tapi semua Allah Ta'ala matikan. Bagaimana orang itu? Ya Rasulullah, dia tak berdosa. Allah mengetahui di antara diri mereka ni, hati-hati mereka. Innallaha yanzuru ila fi qulubikum. Allah pandang pada hati manusia. Zahir tak pandang. Tapi hati siapa tahu? Allah tahu. Hati kita siapa tahu? Allah tahu. Apa yang hati tuan-tuan kata? Cukuplah setakat ini Ustaz. Dah 7.45. Saya pun berhenti setakat tu. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Sebulan daripada sekarang. InsyaAllah. Doakan saya, isteri saya, anak-anak saya, keluarga saya. Saya pun doakan ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT beri kesihatan yang baik, keafiatan yang waras, dan juga dikuatkan dengan keimanan, istiqamah untuk kita terus beramal ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan satu ketika nanti Allah satukan kita di dalam syurga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.